Okay. Kita sambung dua, iaitu kita nutrien dalam ekosistem. Kita nutrien dalam ekosistem ni bermaksud pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan dalam suatu ekosistem. Nutrien diperoleh dari ekosistem yang seimbang dan digunakan oleh benda hidup. Kemudian nutrien itu dikembalikan ke persekitaran untuk digunakan semula. Persekitaran ini disebut sebagai nutrien. Di dalam kita nutrien ni, kita akan belajar kita, iaitu kita air, kita karbon dan kita oksigen. Yang mula ni kita tengok dulu kita air. Kita air merupakan pergerakan air yang berterusan dari permukaan bumi ke atmosfera dan kembali semula ke permukaan bumi. Okay, rujuk pada gambar di sebelah ni. Okey, kita tengok yang pertama, tengok tumbuhan. Tumbuhan hijau. Hijau berlaku proses transpirasi di mana air akan meresap ke dalam atmosfera. Tumbuhan hijau ini mempunyai akar. Akar ni akan meresap. Air diserap oleh akar tumbuhan. Air daripada tanah akan diserap oleh akar tumbuhan. So, berlaku proses transpirasi, air akan masuk ke dalam atmosfera. Kemudian tengok pada gambar haiwan ini. Okey, haiwan juga melakukan proses respirasi, penyahkinjaan dan perkumuhan. Di mana proses-proses ini juga menghasilkan wap air ke dalam atmosfera. Air-air yang berada dalam atmosfera ni akan menjalani proses kondensasi dan membentuk awan. Okay, apabila awan ni berat, dia akan menghasilkan tipisan-tipisan air yang kita panggil hujan. So, apabila air hujan turun ke bawah, air akan mengalir di permukaan dan membentuk sungai. Okay, kemudian air yang jatuh ke atas tanah ni akan meresap ke dalam tanah, di mana akan disimpan di bawah tanah. Air yang disimpan di bawah tanah ni akan digunakan semula oleh akar. Air dalam sungai ni akan berlaku satu proses di sini, iaitu proses penyejatan, di mana air akan tersejat masuk ke dalam atmosfera. Persekitaran ini akan sentiasa berlaku, di mana kita panggil dia ialah kitar air. Peranan benda hidup dalam kitar air. Yang tadi yang cikgu ceritakan tadi, iaitu air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dibebaskan ke atmosfera melalui transpirasi. Manakala haiwan pula menjalankan proses respirasi, penyahkinjaan dan perkumuhan, iaitu perpeluhan dan urinasi akan berlaku. Kesemua proses ini dapat meningkatkan kandungan wap air di atmosfera. Wap air yang terkumpul di atmosfera ni akan terkondensasi menjadi lapisan halus, kemudian membentuk awan. Apabila awan menjadi berat, lapisan air jatuh ke bumi sebagai. Ini pula cerita pasal akar. Akar tumbuhan menyerap air dalam tanah, kemudian air ini diangkut ke daun untuk proses fotosintesis. Kemudian akar tumbuhan juga mencengkam tanah dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Untuk menyebabkan aliran air di bawah tanah ni dia akan jadi perlahan dan boleh mengelakkan hakisan. Okey, ini gambar daun kan. Apa fungsi daun dalam kitar air ni? Okey, daun-daun pokok yang gugur menutupi permukaan tanah akan mengurangkan kadar penyejatan air dan mengelakkan tanah menjadi kering. Daun kering juga berfungsi dalam kitar air. Dan pada kitar karbon dan kitar oksigen. Okey, gambar sebelah ni.
Kita tengok nombor 1. Respirasi oleh haiwan menggunakan oksigen. Kita ada seekor lembu kat sini. Haiwan Haiwan ni digunakan oksigen. Tengok anak panah berwarna biru ni. Anak panah ini maksudnya haiwan menggunakan oksigen dalam proses respirasi. Kemudian tumbuhan dimakan oleh haiwan. So, karbon tersimpan dalam tisu badan. Dan haiwan ni akan menjalankan respirasi. Respirasi haiwan membebaskan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida ni kembali semula dalam atmosfera. Apabila haiwan ini mati, berlaku proses perebutan. Panjang pula tadi proses perebutan ni. Proses perebutan oleh pengurai menggunakan oksigen. So, guna lagi oksigen dalam atmosfera. Makin kurang oksigen kita. Pengurai akan melakukan proses perebutan. Okey, sekarang kita berpindah kepada nombor 2 ni. Respirasi oleh tumbuhan menggunakan oksigen. Lagi oksigen daripada atmosfera. So, makin kurang kandungan oksigen dalam atmosfera. Respirasi tumbuhan membebaskan karbon dioksida. So, makin bertambah karbon dioksida dalam atmosfera. Kemudian tumbuhan ini bila tumbuhan mati berlaku proses perebutan. Bila berlaku proses perebutan pun menggunakan oksigen juga oleh pengurai iaitu bakteria dan kulat. So, banyak kandungan karbon dioksida di atmosfera. Nombor 4. Tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis membebaskan oksigen. So, satu sahaja proses di sini yang membebaskan oksigen. Sikit saja kan? So, ini adalah kita karbon dan kita oksigen. Kita karbon dan kita oksigen fungsi dia untuk mengekalkan kandungan karbon dan oksigen di atmosfera. Okey, apakah peranan benda hidup dalam kita oksigen dan kita karbon? Tumbuhan dan haiwan melakukan proses respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Tumbuhan dan haiwan yang telah mati diuraikan oleh bakteria dan kulat dalam tanah menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Ini adalah tumbuhan hijau. Fungsi dia, tumbuhan hijau mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen dalam udara melalui proses fotosintesis, mana karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan. Okey, ini ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kita nutrien. Di mana aktiviti manusia ni banyak sangat yang mengganggu kita nutrien. Iaitu aktiviti seperti penebangan hutan yang tidak terkawal, pembakaran bahan api fosil dan penggunaan sumber air secara berlebihan untuk tujuan pertanian dan domestik. Okey, aktiviti-aktiviti seperti ini boleh mengganggu kita nutrien. Ini antara aktiviti-aktiviti manusia, penebangan hutan yang tidak terkawal, pembakaran bahan api fosil, penggunaan sumber air yang berlebihan. So, apa kesan kalau berlaku penebangan hutan secara tidak terkawal? Jadi, apabila berlaku penebangan hutan tidak terkawal, kadar transpirasi dan fotosintesis pokok juga akan berkurang. So, kandungan oksigen juga akan berkurang dalam atmosfera.
Pembakaran bahan api fosil. Apa kesan dia kalau kita buat pembakaran macam ni? Boleh menyebabkan kandungan karbon dioksida dalam udara akan bertambah. Secara automatik kandungan oksigen dalam udara akan berkurang. Hal ini boleh menyebabkan apa? Berlakunya pencemaran udara dan hujan asid. Di mana hujan asid ni boleh mencemarkan sumber air. Okey, penggunaan sumber air secara berlebihan. Apa kesan dia? Sumber air akan berkurang. Lagi pencemaran sumber air berlaku apabila baja dan sisa pembahan domestik masuk ke dalam sumber air. Langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Yang pertama, kita wujudkan sistem pertanian yang terancang. Menggunakan kenderaan awam, menyimpan air hujan untuk kegunaan harian, menanam semula pokok, dan juga memperketatkan undang-undang. Okey, itu saja untuk 2.2. Jangan lupa siapkan latihan yang cikgu akan berikan selepas ini.